Kak kena bayar tak datang hari ni? Tak ada. Sejujurnya kita orang ada charge apa-apa tak Kak? Tak ada. Memang kan? Open kat sini. Yeah, sebab apa? Akak bayar karipap tadi. Pengeras. Dia buat pengeras. Seorang buat karipap, yang seorang buat kokok dari ganu, seorang pasir lemak begitu ni. Oh ya, ini sangat ganu. Terima kasih lah bawa Betul. Dan bila akak belajar, macam akak ada pengalaman tersendiri kan. Sebelum ni akak dah belajar strategi-strategi lain kan. Selepas akak belajar dengan Sensei Daniel tentang black hole ni sendiri kan. Adakah akak masih menggunakan lagi strategi-strategi yang lepas, ataupun akak dah ketepikan dulu, fokus pada yang satu, ataupun macam mana? Memang masuk ni memang unlearn. Okay. Yang lama tu memang totally macam baru belajar. Belajar ni dan fokus. And rasanya macam strategi lama yang pernah saya belajar sebelum ni memang rasanya tak tahulah. Dilupakan lah. Sejujurnya dilupakan lah macam tu. Mungkin lah kan ni. Akak sebab apa akak boleh terfikir sampai nak melupakan apa yang akak dah belajar sebelum ni? Sebab jujur. ni senang. Sejujurnya memang lebih mudah. Okay. Lebih kita nampak mana apa direction macam market tu nak pergi ke mana. Cuma kena practice lah, belajar kontrol emosi. Itu yang penting. Itu yang susah tu sebenarnya. Betul. Sebab tengok kat Discord kan, mostly diorang ni chatting diorang cantik, demo selalu hijau kan. Cuma bila trade funded, ada yang macam masih lost kan. Rupa-rupanya tanya semuanya berkait dengan faktor emosi. Faktor emosi. Bila dah sebut pasal funded kan, aku ada satu soalan lah pada orang yang dah pemula sebenarnya kan. Dia dah lost. Lepas tu aku nak tahu apa perasaan dia. Kak Syah, share lah tadi Kak Syah macam share dengan kita orang kan, apa yang berlaku dengan Kak Syah. Okay, ini kita share sebab kita nakkan orang lain ni ambil ni sebagai pengalaman. Bukan nak malukan Kak Syah tau. Betul. Sebab masing-masing macam saya, itu lost pun saya cakap saya lost kan. Sebab kita kongsi pengalaman kita, apa yang kita rasa. Macam Kak Syah, dia sebenarnya another special lah dalam Predictable ni. Selain pada yang saya ceritakan tadi tu, adalah yang ni lah, yang funded ni. Sebab kita ni ialah bila diberi peluang untuk trade dengan bukan modal dari kita sendiri, siapa tak nak ambil peluang kan. Simpanlah siap-siap yang kita punya modal tu kan. Jadi kita trade lah dengan funded ini. Tapi nak trade funded ini adalah dia punya do and don'ts dia. Betul. Bila kita langgar do and don'ts dia, memang boleh lah kan. Boleh lah kan. Jadi bila kita ada satu sifat yang tak menyabar, sifat yang tak boleh nak kontrol emosi, dan sifat yang nak cepat aja, jadi memang orang katakan, orang tua kata, jangan langgar cakap Tok Guru. Bila kita lagi ke depan daripada Tok Guru, itulah boleh menyakit. Jadi adalah tersikit tu langgar Tok Guru punya cakap tu kan. Konon-konon tunjuk pandai, memang terlos lah. Bila terlos tu, datang cari Tok Guru balik lah hari ni kan. Kenapa balik? Oh, itu punca dia tadi tu, sampai nak bawa Sensei bawa lari tu. Ya, nak bawa ke China. Okay, jujur dia, ni depan Sensei ni Kak, akak jangan tipu-tipu nanti tak berkat ilmu. Okay, apa yang Kak langgar pantang? Langgar pantang, saya tak stop loss dan take profit. Okay, dan memang nak tengok je dia pergi sendiri macam tu. Macam itu, punyalah beraninya. Lepas tu yang kedua pantang je, tak ikut masa yang Sensei bagi. Sensei bagi sejam 2 je sehari. Saya bantai pada pagi sampai malam. Duduk mengadap kan. Jajak, saya nak catat tu. Catat Sensei, nasihat sikit Sensei, supaya bukan Kak Syah je, orang di luar sana dan saya mungkin sendiri, saya pun ada sikit Kak. Dia selalu marah, korang tak payah sampai dia datang nak layan kita orang Kak. Lantak korang lah, korang punya account tak sampai macam tu. Dia punya mengajuk kita orang. Jadi Sensei, apa nasihat untuk kita orang yang jenis suka langgar pantang ni Sensei? Okay, cuma nak just share lah kan. Pantang-pantang kita orang share ni based on experience lah kan. Dan experience ni pun bukan daripada saya sendiri, tapi daripada orang yang saya belajar sebelum ni juga. So macam Sensei saya dulu yang cakap, jangan buat ni kan, tapi saya still buat. Okay. So masalah ni adalah bukan nasihat tu, kita kena rasa dulu sendiri pengalaman tu. Okay. Kan, baru kita tahu betapa betul memang benda ni tak boleh buat. Kan. Dan bila kita cerita pasal benda yang tak boleh buat, kita kena expect yang orang lain still akan buat. Kan. So saya tak marah kan, tapi bagus bila diorang buat kesalahan dekat demo kan, ataupun akun-akun yang orang cakap masih kecil kan, which is bagus lah, you boleh recover dengan cepat balik.
Compare dengan you dah account 100,000 kan, 500,000. So benda tu lebih pedih daripada sekarang lah. Kan. So sebenarnya lesson ataupun kesalahan yang kita buat selama ni, itu adalah kita punya anjakan paradigma in the future. Kalau kita tak buat salah, kita tak tahu apa yang kita boleh improve. Kan, betul tak? Betul. Lagi satu, notification tu dah bunyi dah tu. nak ajak Kak Syah sell. Ready Kak Syah? Ready. Cepat. Okay, nanti. Oi, dia dah ready kan? Jangan sell dulu. Okay, Kak, macam Akak sebagai seorang yang berpengalaman, funded account Akak dah buka dah? Dah buka. Dah buka. Akak dah test demo? Dah. Masa demo praktis tu okey. Bila masuk live apa dia Live yang funded kan? Funded tu terus Oh, tu hantar balik dah. Okey, Akak pula sebab apa? Jujur, sebab apa 11 sensei ni? Sebab apa? Secara terbuka. Ni dia kena open tak? Tak baik kak tipu-tipu tau. Sebab apa? Dia takut sensei. Dia takut. Tengok Kak Syah, dia steady je. Dia bagi tahu je apa kesilapan dia supaya mostly kesilapan Akak lah. Dia banyak pada emosi sebenarnya. Adakah emosi? Kadang dah nampak dah benda tu ni sideways. Tapi still sideways kan still nak trade juga. Trade juga geram kan, macam nak cepat settlekan objektif tu. Yes. Faham. Maknanya semua jawapan sama. Exactly. Sebab dia nak dia nak kejarkan untuk, dia kan macam exam kan. Exam kita ni nak lulus cepat kan, supaya kita ni dapat berjaya daripada orang lain kononnya kan. Betul. Tapi sebenarnya benda tu sebenarnya dia sebenarnya bukan, dia benda tu mungkin tak susah sebenarnya kalau kita betul-betul ikut rules kan, kita ikut professional trader kan. Ini disebabkan emosi kita lah. Emosi. Sebab saya dulu pun kalah benda tu juga Kak. Tapi betul lah, kalau kita trade ni bukan saja kita belajar pasal trade sebenarnya, bila dalam circle ni kita belajar sabar. Sampai lari pitching pula, kita kena belajar sabar. Sabar tu bukan senang nak didik. Betul. Setuju. Sebab dia lain situasi, sabar dia lain macam sikit. Betul. Lepas tu kita kena belajar jangan tamak. Kenapa Kak jeling saya macam tu? Jangan saya tahu saya ada pengalaman saya sebelum ni. Ada benda baru kan belajar tadi. Jangan fikir dollar. Jangan fikir dollar, jangan fikir tik. Fokus kat itulah. Fokus kat tik. Sebab benda tu sebenarnya benda basic. Betul. Jangan tamak, jangan emosi. Benda basic, tapi bila kita duduk dalam situasi yang kita Sebenar tu, kadang-kadang kita tak ingat kita kena nasihat orang bukan main. Tapi kita tak ingat bila kita duduk. Itu je sebenarnya cara platform ini untuk mendidik kita macam mana nak betul-betul sabar dan betul-betul jangan tamak. Betul. Tapi itulah orang kata, memang kita boleh bercakap, sebab saya pun ada seorang kawan yang cakap, alah tak apa, kalau aku action dia, kalau aku lah ada akaun yang macam ni, aku akan jaga akaun ni betul-betul. Tapi rupa dia pun kena libas. Sebab apa? Dia kata dia geram. Bila dia dah profit, dia loss lah, dia jadi geram. Lala dia pun sama loss. Lala 2 kali 5 juga. Sebab sebelum kita buka akaun, kita memang akan cakap macam-macam. Tapi bila kita dah ada satu target kita tu, itu yang membuat. Sebab ilmu sabar ni dia tak dalam buku. Betul. Dia ada kena diri sendiri test dulu sabar dia. Macam saya cakap lah, kalau kita tak test sabar kita kat sini, memang kita tak tahu sabar. Boleh cakap, sabar tu boleh cakap. Boleh cakap. Sabarlah Kak. Sabarlah. Semua orang boleh advice kan. Ya. Tapi nak test sabar kita macam mana, duduk dalam situasi tu. Kau tengok kau boleh sabar ke tak? Betul. Pernah tak jadi satu situasi, tak apalah aku dah tak nak trade dah, tutup laptop, tapi buka kat handphone. Betul? Sangatlah. Itu selalu berlaku sebab saya pun buat macam benda yang sama. Tak apalah, cukup lah untuk Walaupun tengah kan? drive. Tengah drive. Tengok. Bahaya ke? Janganlah lepas tu. Tapi kalau tak buat macam tu, kita tak tahu itu limit kita. Itu sampai takat tu kita boleh buat. Betul. Tak nak tengok. Sebelum tidur buka kejap. Betul. Cukuplah untuk hari ni. Aku cukup lah. Dah profit hari ni, dah sampai dah pun target. Baru letak tak ambil 5 minit, ambil boleh buka balik. Weh ada. Boleh masuk lagi. Cari entry. Macam akak kan, akak dah berkahwin lah. Suami pernah tegur tak? Apa benda dia duduk tengok chat sampai terlupa nak masak? Pernah tak jadi? Pengalaman yang macam tu. Jujur. Dia ada cakap jangan lewat sangat lah tidur tu. Tapi faham dia akak cakap lah, sebab kita trade US session kan. So aktif waktu malam kan. Tapi kerja rumah kita tak buat. Jangan tak buat. Betul. Yang paling penting dah settle apa semua baru tengok. Betul. Kena apa?
pandai uruskan masa jugalah. Betul. Itu disiplin juga tu sebenarnya. Disiplin jugalah. Belajar tu pun kita belajar jugalah kan. Macam akak suri rumah tangga. Wah, bila saya sebut sisi suri rumah tangga ni, macam Kak Syah dia bekerja. Kejap lagi saya nak tanya juga, macam akak suri rumah tangga ni kan, macam mana akak menguruskan masa dengan anak-anak kan, dengan suami? Bila yang akak akan mula buka chat tu, pukul berapa akak akan mula buka chat? Sambil menyapu ke, sambil masak pun sambil buka chat ke, macam mana? Awal-awal memang memang ni lah, sebab kita tak pandai nak ni dari pagi duk tengok chat kan, macam ni padahal boleh je adjust masa tu. So sekarang dah pandai. Dah banyak belajar daripada sensei semua. Kita kena timing tu ni lah, kita trade ikut timing ni lah. So kita settlekan dulu kerja ni siang kan. So dalam petang-petang tu dah boleh relax lah. Macam anak sekolah petang, so lepas anak hantar anak sekolah, bolehlah start study sikit ke apa ke. Then malam kita trade lah. Alhamdulillah. Orang kata kena tiru juga ni Kak, sebab ada orang memang tak pandai dia nak susun atur. Sebab setiap orang yang kami panggil, dia orang ada cara tersendiri. Kak Bib pun dia ada cara dia tersendiri. Sambil masak pun dia kata dia tengok cat kan. Sebenarnya ada juga. Oh sama juga. Baru nak ngaku. Buka. Sekarang ni dah tak ada screen saver dah. Memang terbuka je sebab masak kan. Nak masak, tengok je lah. Sekadar ambil idea, direction ke apa ke. Nampak tu. Tak adalah. Ini yang suri rumah. Aku nak tanya yang bekerja ni. Kak macam mana pula? Jangan tanya bos dia. Oh, tanya bos. Macam mana prestasi dia sekarang? Okey tak? Macam mana Kak bagi masa? Akak bekerja ikut waktu office ke macam mana? Waktu office. Macam mana Kak boleh bagi masa Kak? Sebenarnya memang kita kena atur masa lah. Sebab bos pun kadang-kadang dia tengok juga prestasi kita. Kalau kerja memang tak siap je, memang susah lah kan. Betul. Selagi mana kita boleh manage kerja kita, tak kisahlah kita bahagi-bahagikan masa lah. Betul. Macam saya memang pagi-pagi sebelum saya mulakan kerja saya, memang saya tengok chart dulu. Saya tengok trend hari tersebut. Mungkin kita boleh dah marking sebab sensei dah ajar cara marking. Sensei pun ajar cara kita nak setkan kat mana kita nak buy, nak sell. Jadi sebenarnya kalau kita pandai arrangekan masa kita, tidaklah mengganggu. Sebab benda tu bukanlah kena duduk mengadap 24 jam sampai tak boleh buat kerja lain kan. Dan kita pula bila ikut masa US ni, kita ada masa malam. Betul. Bila masa malam anak-anak dah settle semua dan suami pun memang dah faham, memang kita boleh lah ada masa untuk aktiviti tersebut. Apa yang best untuk jadi seorang trader, sebagai seorang suri rumah kan, terjerumus ke lembah trading ni, apa yang akak rasa seronok sangat akak nak trade sampai nak belajar banyak-banyak cikgu ni? Dah kenapa? Itu tanya dia. Apa yang bestnya? Apa yang bestnya nak jadi trader ni bagi akak sendiri? Belanja lah duit. Cakap dekat jangan. Dengan kita akak lepas je Kak. Kita nak beli benda yang kita nak. Extra income lah. Selain pada income daripada suami. Betul, faham. Kita nak ada keinginan kita sendiri kan. Yang macam-macam lah. Macam-macam nak barang kemas sampai siku kan. Akak actually prefer ni travel. Suka travel. So insyaAllah lah kan, dengan trading ni, mana tahu rezeki masing-masing, insyaAllah Kak. Sebab kita akan sentiasa guide kan. Sebab tu kita panggil untuk datang kan. Bila ada kelapangan tak apa, sebab kita panggil tak ramai pun. Kita nak 3-4 orang. Buat masa ni memang kita nak 3-4 orang supaya kita dapat fokus. Belajar dari pukul 10 pagi sampai pukul 3 petang untuk kita sama-sama kenal antara sensei dan juga student apa sebenarnya kesilapan setiap orang, apakah kekurangan setiap orang, supaya kita dapat perbaiki untuk kita improvekan diri dalam trading ni kan. Macam Kak Syah sendiri cakap lah tadi kan, Kak Syah kan, Kak Syah ni dah bekerja dan tentu gaji pun Kak Syah dah rasa selesa dah sebenarnya. Tapi nak trade untuk tambah pendapatan, apa target sebenar Kak Syah? Dia mesti ada target, sebab tu nak trade juga kan. Dah selesa sangat dah pun, tapi nak juga trade, dah apa hal? Gitu. Mungkin istilah selesa tu beberapa tahun sebelum ni boleh kata selesa. Tapi dengan ekonomi sekarang ni, nak kata sangat selesa tak boleh. Betul. Sebabnya dengan keadaan keluarga
keluarga, saya anak ramai. Okey. Jadi walaupun suami isteri bekerja, tapi masih ada keperluan-keperluan lain yang kami terpaksa hold dulu untuk utamakan keperluan-keperluan yang semasa. Jadi banyaklah dalam perancangan-perancangan kami yang masih pending. Jadi dengan harapan bila ada benefit dekat sini, memang boleh terlaksana lah, insyaAllah.